Assalamualaikum Ustazah Nur Hafizah. Topik yang kami pilih adalah topik 6 iaitu kepentingan elemen warisan dalam perlembagaan persekutuan. Dan ini adalah video pembentangan dari kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ustazah. Pertama sekali, kumpulan kami ingin membentangkan topik kami iaitu kepentingan elemen warisan dalam perlembagaan persekutuan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Pertama iaitu saya, Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Amin, dan ID saya adalah 20203452279. Dan saya pula Nur Farhanah binti Syahrul Nizam. ID saya ialah 20201607 dan 57. Saya Khairul Aizat bin Zulkifli, ID 2020185571. Pertama adalah pengenalan. Sebelum perlembagaan persekutuan dibentuk, elemen warisan telah diguna sejak beratus tahun dahulu di mana ia merupakan satu pegangan yang menjadikan satu identiti pada rakyat Malaysia satu ketika dahulu agar sebuah persefahaman dan perpaduan di kalangan rakyat dapat dipupuk. Apa itu warisan? Warisan merupakan sebuah peninggalan pada zaman ketika dahulu seperti artifak, adat resam dan sebagainya. Ia juga merupakan sebuah tinggalan ataupun tradisi dari sesebuah masyarakat maupun komuniti yang dikekalkan hingga kini untuk generasi masa hadapan. Seterusnya, apa itu pula perlembagaan persekutuan? Perlembagaan persekutuan merupakan sebuah panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak rakyat maupun di pihak kerajaan. Ia juga merupakan sebuah dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan serta undang-undang dasar yang menyatakan tugasan kuasa awam di dalam sesebuah negara. Ia juga merupakan satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal serta memupuk hubungan antara satu autoriti dan autoriti yang lain. Seterusnya, pembentukan perlembagaan persekutuan ini mempunyai asas kerangka daripada elemen-elemen warisan yang masih dikekalkan iaitu 4 elemen. Pertama, institusi diraja. Kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Ketiga, hak keistimewaan Melayu dan Bumiputra. Dan akhir sekali, agama Islam sebagai agama rasmi negara. Latar belakang perlembagaan persekutuan. Perlembagaan ialah sebuah undang-undang tertinggi teras kerajaan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, Malaysia diperintah berdasarkan pemerintahan raja yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dibuat. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat dan Malaysia masih mempunyai perlembagaan. Perlembagaan persekutuan adalah berdasarkan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan digabungkan dengan prinsip perundangan Inggeris yang disesuaikan dengan nilai tempatan. Terdapat 2 perkara asas untuk membuat perlembagaan iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Sebelum kedatangan kuasa barat, negara kita mempunyai undang-undang dan adatnya yang tersendiri digunakan sebagai asas perlembagaan yang dapat membantu raja dan pembesar untuk mentadbir negara dengan cara resmi. British meluluskan Undang-Undang Inggeris iaitu Undang-Undang di Negeri-Negeri Silat yang dikenali sebagai Piagam Keadilan 1807 dan dipilih kerana ia sesuai untuk adat kita. Di Sarawak, terdapat The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Perlembagaan Sarawak pada tahun 1959 memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Di Sabah, Majlis Undangan dan Majlis Kerja ditubuhkan pada tahun 1950 dan Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Governor untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah asas kepada Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Malaysia telah mempunyai undang-undang dan adat resam yang berteraskan budaya Melayu sebagai asas perlembagaan sebelum kedatangan kuasa barat. Sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan. Sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Sejak mencapai kemerdekaan, Parlimen berkuasa penuh membentuk undang-undang negara dan ahli parlimen meminta perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Perlembagaan Malaysia pertama kali dikenali sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada hari kemerdekaan dicapai dan telah dinamakan semula kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.
British kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1946 dan memperkenalkan bentuk kerajaan baru yang dipanggil Malay Union. Kerajaan British telah memperkenalkan satu bentuk pentadbiran yang baru iaitu Perjanjian Persekutuan 1948 yang merupakan langkah penting dalam pembentukan persekutuan yang terdiri daripada negeri Tanah Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Perjanjian ini membantu mewujudkan perlembagaan baru bagi Tanah Melayu yang berkuat kuasa pada 1 Februari 1948 yang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan Tanah Melayu tahun 1957 disesuaikan dengan model Westminster diambil dari Britain dan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Elemen warisan pertama ialah institusi beraja. Institusi beraja di Malaysia adalah sebuah institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya. Terdapat 10% iaitu 19 dari 183 perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dengan raja dan memainkan peranan penting dalam struktur pemerintahan dan struktur negara. Perlembagaan Persekutuan meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara pada perkara 32 yang secara undang-undangnya menganggotai 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Badan Pemerintahan, Badan Pemerintah Eksekutif dan Badan Kehakiman Judisiari. Perlembagaan juga mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai beberapa kuasa penting termasuk keupayaan untuk memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen pada perkara 55 serta meletakkan cop mohon kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Badan Perundangan dalam proses pengubahan undang-undang pada perkara 66. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri daripada mana-mana ahli Dewan Rakyat yang pada pendapatnya mungkin boleh mendapat kepercayaan rakyat pada perkara 40(2)A dan perkara 43(2)A. Jika Yang di-Pertuan Agong memutuskan bahawa Perdana Menteri tidak lagi mendapat sokongan rakyat, baginda boleh membubarkan Parlimen pada perkara 42(A)D. Pindaan perlembagaan terhadap apa jua peruntukan berkaitan Majlis Raja-Raja pada perkara 380 dan keutamaan Raja pada perkara 70 juga tidak boleh dilaksanakan tanpa perkenan Majlis Raja-Raja pada perkara 159(5). Melalui kuasa budi bicara, menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaan, kedudukan, kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu pada perkara 42C. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dan menggantung hukuman pada perkara 42. Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu serta kepentingan bangsa lain pada perkara 153. Elemen warisan yang kedua iaitu agama Islam. Di dalam Perlembagaan Persekutuan telah dijelaskan di bahagian perkara 3 iaitu agama Islam merupakan agama rasmi bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian di dalam Malaysia. Selain itu juga, di dalam perkara 11 ada menekankan tentang kebebasan beragama di mana setiap orang berhak memeluk dan memegang agama masing-masing yang tertakluk kepada Fasal 4. Di dalam Fasal 4 menekankan tentang kesalahan memaksa orang yang beragama Islam untuk menjadi pengikut atau mengikut agama yang bukan agama Islam. Selain itu juga, penekanan tentang agama Islam di dalam pendidikan juga telah ditegaskan di dalam Perlembagaan Perkara 12 di mana tidak boleh ada sebarang diskriminasi atau membezakan terhadap mana-mana kaum semata-mata atas alasan agama maupun keturunan. Seterusnya, terdapat pelbagai pindaan yang telah dilakukan di dalam Perlembagaan Persekutuan itu tersendiri. Salah satunya adalah perkara 121 dalam kurungan 1A yang mana melibatkan Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Dan ia memfokuskan bahawa Mahkamah Sivil tidak perlu lagi mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah kerana perkara-perkara yang melibatkan hal urusan agama dan syariah tidak perlu lagi melalui Mahkamah Sivil kerana ia tidak lagi mempunyai kuasa dalam bidang tersebut. Elemen warisan yang ketiga ialah bahasa Melayu.
Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang didiami oleh berbilang kaum, bahasa, agama serta budaya. Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa yang boleh dikompromi dengan hari ini dan inilah sebabnya ia penting dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana Malaysia memerlukan bahasa yang dapat menyatupadukan pelbagai kaum di negara ini dan bahasa Melayu telah lama digunakan di zaman Melayu dahulu dan difahami oleh kebanyakan orang. Elemen warisan ialah perkara-perkara seperti agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Sarawak dan sistem beraja. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan penduduk pribumi di mana-mana negeri termasuk Sabah atau Sarawak dan kepentingan sah masyarakat lain. Elemen keempat, hak istimewa orang Melayu. Mana-mana kaum yang mempersoalkan atau mempertikaikan perkara 153 adalah buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Kedudukan istimewa orang Melayu telah bermula sejak dahulu dan berasaskan sistem kerajaan yang wujud di semenanjung Tanah Melayu. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera mana-mana negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Warga negara ada hak mengundi dalam pilihan raya dan semua hak yang sah di sisi undang-undang, menetapkan kuota kemasukan perkhidmatan awam, beasiswa serta pendidikan. Peruntukan hak orang Melayu hampir mustahil dihapuskan kerana tertakluk atas keizinan Majlis Raja-Raja Melayu. Isu-isu semasa. Pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan tidak boleh dipindah sewenang-wenangnya dan perlu melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 159-5, sebarang pindaan perlu mendapat sokongan 2/3 dari setiap Dewan. Kaedah pemindaannya berbeza dan agak rumit berbanding pindaan undang-undang biasa. Rukun negara. Diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969. Tujuan membentuk sebuah perpaduan yang kukuh. Prinsip ketiga rukun negara adalah keluhuran perlembagaan, menekankan bahawa perlunya rakyat mempertahankan dan mematuhi keluhuran serta kepentingan perlembagaan persekutuan. Akhir sekali adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah prinsip asas yang menetapkan kaedah dan cara sesebuah negara itu ditadbir dan diuruskan seperti yang ditetapkan di dalam syarat-syarat Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, elemen tradisi dan warisan adalah pengimbang kepada demokrasi di mana ia perlu dijaga dan dipelihara melalui instrumen yang terbaik kerana ia boleh mengelakkan terjadinya sebuah negara yang menindas. Dengan adanya pembentukan Perlembagaan Persekutuan ini, pertama, ia menjaminkan kestabilan politik. Yang kedua, sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Dan akhir sekali, menentukan tanggungjawab terhadap rakyat bagi mengelakkan pergaduhan antara sesama kaum. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami pada hari ini. Terima kasih Ustazah.